KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak kita semua membina juara dalam diri kita. Saya Sharifah Alea dan hari ini sebahagian daripada siri remaja cekal kita akan membincangkan topik mempersiapkan remaja kita untuk kerjaya abad ke-21. Tapi sebelum kita mula kupas topik tersebut, marilah kita bersama-sama ucapkan selamat datang ke rancangan kepada tetamu khas kita dari Job Street, Mr. Chua Kwang Yew. Hai Mr. Chua. Serta penonton online kami Putri dan Amir Iqmal. Hi guys. Thanks for being with us today. Baiklah, dalam episod sebelum ini, kita telah pun berbincang cara-cara nak menyediakan anak-anak remaja kita dalam menghadapi dunia yang sangat berbeza dari dunia zaman kita. Dunia yang kita kenal dulu kan. Dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang, anak-anak remaja kita akan melangkah masuk ke dunia pekerjaan. Dan dalam 5 hingga 10 tahun yang akan datang, dunia pekerjaan mungkin akan berubah dan tak akan sama seperti sekarang. Mengikut The Institute for the Future, 85% pekerjaan yang akan wujud pada tahun 2030. Nak sebut pun tak biasa lagi kan. 2030 lah kira. Belum dicipta pun lagi. Hari ini pun, komputer dan artificial intelligence ataupun AI sudah pun menggantikan pekerjaan manusia dengan kadar yang sangat cepat ya. Pekerjaan di kilang-kilang, perkhidmatan pembersihan, malah pembedahan pun sekarang ni dah menggunakan perkhidmatan robot. Para telemarketers kini digantikan dengan chatbots pula. Accountant digantikan dengan software. Juruwang dan bank teller sekarang ni digantikan dengan kios ataupun ATM. Kita dah dengar prototipe kereta dan kapal terbang yang mampu pandu sendiri. Adakah bermaksud tak lama lagi pemandu bas atau pemandu lori pun takkan diperlukan lagi? Oh dear. Perubahan iklim pun memainkan peranan. Semakin manusia tidak mengharapkan bahan api fosil bagi menjana tenaga, pekerjaan dalam industri tersebut juga berkemungkinan bakal mengalami penggantian dengan mereka yang berperanan dalam mempromosikan tenaga lestari ataupun green energy. Dah panik dah ke? Tak apa. Jangan. Relax dulu. Saya boleh relax, you all pun boleh relax. Okay, jangan panik lagi. Tak usah panik dulu. Ingat, 10 tahun dahulu, kalau kita ni, bagi tahu ibu bapa kita, saya nak cari kerja sebagai social media manager atau app developer. Mesti ibu bapa cakap, sudahlah berangan nak. Mana ada kejayaan macam itu. Tapi sekarang inilah antara keperluan yang standard bagi kebanyakan syarikat. I should know. Akan tetapi, ada banyak perkara dan pekerjaan yang takkan boleh dilakukan robot. Seperti aktiviti brainstorming. Mereka berikan motivasi, menjadi sumber inspirasi sebagaimana yang mampu dilakukan seorang manusia. Cuba bayangkan, masa depan di mana pekerjaan seperti pengurus drone, mekanik kereta panduan kendiri, gitu, a human technology integration specialist, sebut pun payah. Ini kan kita nak bayangkan. Ataupun petani urban. Wah, itu baru style bunyi dia. Dan akan tetap ada keperluan pekerjaan di mana kreativiti seorang manusia sangat dititik beratkan. Lagi satu pekerjaan yang takkan boleh digantikan dengan pekerja robot. Okey? Jadi bagaimana kita nak siap sediakan remaja kita bagi menghadapi kejayaan masa depan ni? Apakah kemahiran yang perlu mereka ada untuk berjaya nanti? Bersama kita pada hari ini, pakar psikologi, Profesor Datin Dr. Mariani Magno. Welcome back, Prof. Ya, terima kasih. So pretty in pink today. Pasti. Okay, alright lah. Berdebar juga memikirkan masa depan ni, Prof, sebenarnya. Yang kira menghampiri, sebab kita ni terlampau laju rasanya kan, dan agak berbeza jugalah zaman kita ni bersekolah. Betul. Ataupun nak meningkat universiti. Kan, we could take our time. Yes. We could take our time. Tapi sekarang ini time anak kita pula rasa macam belum nak bersedia. You know what I mean? Dan bagaimana pula dengan anak remaja kita? Kalau kita ibu bapa pun dah tak bersedia lagi, macam mana pula dengan anak-anak remaja kita? Adakah mereka sudah pun bersedia secara mental ataupun emosi lah basically, you know, to face that
the new working environment tu? Apabila mereka dalam golongan remaja, kita tahu bahawa ibu mereka dilahirkan daripada gen mana tu. Sekarang ini adalah zaman milenial. Oh, okay, ya. Dilahirkan daripada gen Z, gen Y. Saya ni antara Xennial dan Millennial. Sebab 83 on the dot. Jadi sama ada Xennial, Millennial dan sebagainya, mentaliti manusia itu perlu ikut arus perdana, arus peredaran masa berubah. Right. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, kalau robot boleh menggantikan pembantu rumah, tapi bukan robot menggantikan isteri ya. Robot menggantikan pembantu rumah. Robot boleh buat kerja-kerja yang lain seperti yang tadi Lia ada kongsi. Accountant diganti oleh apa. Jadi sekarang ini mau tak mau, nak tak nak, remaja perlu bersedia. Right. Persoalannya tadi Lia katakan, sudahkah mereka bersedia? Itu. Sudahkah mereka bersedia itu tertakluk kepada proses pendidikan itu sendiri. Okay. Kita salah satunya ialah apa yang kita buat hari ini ialah program ini. Program Membina Juara untuk memberi pendedahan. Bahawa tak lama lagi kita perlu bersedia bukan saja setakat akademik. Betul. Kadang-kadang bila seseorang mahasiswa tu katakanlah dia orang kata 4 flat. Semua A. Kalau ada 10 subjek 10 A. Faham. Tetapi bila pergi interview, bila disuruh buat sesuatu, saya rasa mereka yang pakar-pakar dalam job street lebih memahami lah ya. Mereka akan nampak bahawa dia ni bagus result tetapi kenapa kaku? So di situ saja kemahiran berkomunikasi itu salah satu daripada keperluan untuk masa depan. Betul. Jadi bila dah ada komunikasi yang baik, skill communication yang sangat bagus, maka kemahiran menyelesaikan masalah pun ada di situ. Dalam masa yang sama, mereka perlu ada kemahiran yang lebih kritikal lah. Berfikir dengan cara yang lebih kritikal. Saya tahu bahawa kadang-kadang kita manusia memang memerlukan aspek-aspek kemahiran insaniah yang lain ya. Maksudnya macam mana nak selesaikan masalah, macam mana kalau kita dalam pejabat nak berkomunikasi dengan orang lain. Kerana dalam satu-satu organisasi itu kita perlu interaksi antara satu sama lain. Betul. Tetapi bukan sahaja fokus kepada akademik. Kita harus lebih fokus kepada apa bakat remaja tersebut. Apa potensi anak itu. Apa minat anak itu. Jadi kalau boleh, biarlah remaja ini orang kata meneroka. Saya nak sebut mengeksplor tadi. Meneroka. Ya. Bagaimana mereka nak meneroka dunia luar sesuai dengan minat mereka. Apabila mereka dah ada minat itu, mereka akan terus menerus timba ilmu. Pastinya dalam masa yang sama memikirkan akademik. Betul. Selalunya saya ibu, Lia pun ibu. Kadang-kadang ada ibu yang kadang-kadang tidak memikirkan tak apa, tak dapat A, asal faham apa cikgu ajar. Ya saya. Tetapi kalau ada ibu, dapatkan semua A. Kalau tak dapat A, jangan jumpa mak. Ada juga pernah dengar. Begitu juga ayah. Dapatkan semua A. Kalau tak ada A, ibu yang sign. Saya report card ya. Faham. Jadi di sini pada saya adalah akademik itu satu aspek. Tetapi kemahiran hands on tu yang paling penting. Maksudnya bagaimana kita mampu untuk buat sesuatu itu dengan kemahiran berfikir yang lebih kritis dan kreatif. Dengan kata lain bahawa remaja masa depan ini perlulah mempunyai multitasking ability di sebalik pencapaian akademik yang sangat cantik. Betul. Adakah ini macam apa yang Prof sebutkan ini antara perkara yang harus ada adalah soft skills? Yes, soft skill tu soft skill, tapi dalam masa yang sama selain daripada soft skill pastinya akademik lah. Tapi saya pasti kadang-kadang dalam satu organisasi itu antara dua mereka yang datang untuk ditemu duga itu kadang-kadang yang mungkin yang keputusannya agak kurang daripada yang seorang lagi, tetapi kemahirannya berkomunikasi, kemahirannya menyelesaikan masalah atas problem base yang diberikan itu, saya pasti akan diberi perhatian lebih sedikit kepada yang mampu ini. Yes, dan soft skills tu antara kalau akademik kan we can basically key in all apa information ataupun maklumat ke dalam robot itu, ke dalam mesin itu dan dia boleh jalan sendiri. Tapi soft skills itu kita nak key in macam mana pun tak boleh nak mengajar robot kan. Betul. Jadi apa agaknya antara perkara yang ibu bapa boleh buat untuk
untuk menggalakkan lagi soft skill dalam anak selain daripada ialah kejayaan pencapaian akademik dia tu. Okey, satu saya dah pernah katakan dulu, kita pernah bincang bahawa manusia ni ada 9 jenis kecerdasan. Okey. Ya. Potensi-potensi mereka bergantung kepada individu berbeza. Ya, betul. Sebab kita manusia ni berbeza, rambut sama hitam, hati lain-lain, kemahiran lain-lain. Betul. Jadi kalau potensi saya ini tidak boleh kepada linguistik, mungkin Lia lebih kepada linguistik. Kalau saya lebih kepada kecerdasan numerik, mungkin Lia tidak ada. Ya, betul. Jadi Itu maksudnya di sini, ibu bapa harus dapat melihat potensi anak itu dan kemudian memastikan bahawa anak itu menjurus betul-betul dalam bidang kepakaran itu, kemahiran itu, selain daripada dikukuhkan lagi. Kalau dalam bahasa, kita bahasa sekarang, di bahasa pasar biasa ialah top up dengan soft skill tersebut. Alright. Kerana hanya dengan kemahiran teknikal, kemahiran teknologi, dengan kemahiran komunikasi sahaja, tanpa dikatakan soft skill yang sepatutnya ada dalam diri manusia, saya rasa itu pun tidak akan membuahkan hasil yang begitu memuaskan. Kerana kita ini akan bekerja dalam suasana bersama dengan manusia yang lain. Ya, kita akan menguruskan apa-apa sahaja, robot ke ataupun apa sahaja yang akan ada di depan kita untuk melakukan tanggungjawab itu. Multitasking yang paling penting, kecerdasan yang memang telah digilap oleh ibu bapa, yang mana ibu bapa ini harus pastikan bahawa anak itu betul-betul menjurus bidang yang dia minat, dan selain daripada itu, pihak sekolah memainkan peranan yang penting. Sebab itu, kalau di sekolah kita ada co-curriculum. Betul. Jadi kita tidak ada akademik saja, kita tidak hanya fokus pada kurikulum, kita ada co-curriculum. Kerana gabungan kurikulum dan co-curriculum ini menyediakan platform untuk remaja ini melalui pengalaman-pengalaman. Jadi daripada situ dia tahu, oh aku boleh buat ini. Oh lepas ni nak jadi engineer lah. Jadi segala-galanya itu, komponen itu, orang kata bermula daripada rumah, dan masuk ke sekolah dan akhirnya masuk universiti atau ke mana saja. Mungkin tak perlu universiti, seseorang itu pun boleh dikatakan menjadi juara juga. InsyaAllah. Okey, ini kalau lah misal kata kita fikir balik remaja sekarang ini yang sudah pun melangkah ke dunia pekerjaan, kita pernah borak pasal ni, Prof, yang orang cakap generasi ni generasi strawberry, snowflake, sikit-sikit tak tahan. Maknanya sikit-sikit tak tahan minta tukar kerja, berhenti kerja, merajuk macam tu kan. Apa yang boleh kita lakukan bantu mereka develop grit tu supaya boleh dapat mereka kira macam meet the employer's demand lah. Di masa akan datang dan juga yang sekarang ini. Employer ataupun majikan ni, dia mahukan pekerja yang begitu, orang kata, mempunyai kecekalan yang tinggi, pengetahuan yang tip-top, sikap inovatif yang sangat tinggi, proaktif tentang segala-galanya, dan dalam masa yang sama sangat multitasking. Jadi bila seseorang itu dah ada multitasking dan sebagainya, maka akan wujudlah kecekalan itu sepatutnya. Tetapi jika tidak ada dorongan daripada lagi sekali ibu bapa, kerana ibu bapa yang akan memastikan bahawa anak itu cekal. Kalau anak itu dipantau 24 jam, diberikan skrip, buat itu, buat ini, kemudian anak ni mungkin tak pernah kena marah, ataupun mungkin apabila cikgu marah saja, maka mak dia pula yang datang, maka berlakulah orang kata jet fighter parenting tadi. Jadi anak itu seolah-olah mereka dipelihara, mereka dijaga, mereka ada, orang kata apa, perisai besi di situ. Too shielded lah. Ya, jadi pada mereka, I'm safe. Jadi apabila keluar daripada kumpul keluarga, bila berlaku perkara-perkara yang kena tegur sikit dengan majikan, kena marah sikit, berpeluh sikit kena buat kerja, nak tukar tempat kerja. Jadi ini yang sepatutnya tidak boleh berlaku dalam usaha ibu bapa untuk pastikan anak-anak itu cekal, supaya mereka membesar jadi remaja yang mempunyai kecekalan yang begitu tinggi, agar bila diletakkan di mana-mana bidang pekerjaan,
sesuai dengan kepakaran, saya rasa perkara itu tidak akan menjadi masalah. Boleh survive dan boleh be the best in it. Okay. Itu kalau kita tengok dari perspektif employer lah, okay? Employer dan apa yang kami perlukan dan macam mana diorang kita boleh tambahkan lagi grade dalam remaja kita sekarang ini. Tapi sekarang ini ada banyak suara-suara yang telah pun disuarakan keperluan kehidupan ataupun work life yang lebih baik, yang lebih seimbang, okay, di tempat kerja. Contohnya, kalau di China sekarang ini, yang paling disebut-sebut adalah the toxic 996, iaitu 9 AM to 9 PM, 9 pagi hingga 9 malam, 6 hari seminggu bekerja. 6 hari seminggu. Overwork, okay, yang overwork yang sampai menyebabkan pekerja-pekerja ataupun yang apa nama ni employees yang muda, pekerja muda ni terlalu penat, exhaustion, dan ada juga sometimes even death. Dan ini bukan sahaja eksklusif di China ya. Saya pernah dengar cerita mengenai remaja-remaja di Indonesia, di Malaysia juga yang mengalami benda yang sama, semata-mata nak meet deadline, completely exhausted and meninggal akibat itu. Munasabah ke tidak kalau mereka demand ataupun meminta lebih sebuah macam work culture yang lebih seimbang? Okey, kalau yang mula baru masuk bidang pekerjaan, janganlah demand. Okey. Baru masuk, baru berkenalan, belum lagi melangkah untuk memulakan pekerjaan itu. Faham. Jadi yang sebaiknya ialah dalam satu organisasi pekerjaan itu sepatutnya ada keseimbangan. Betul. Kita tidak mahu nanti berlaku kes meninggal, kes bunuh diri, rata-rata kerana disebabkan oleh burnout. Apa-apa sahaja bidang pekerjaan, kalau tidak dikawal rapi emosi, sosial dan mental, dan ini perlu dilihat juga oleh majikan, maka akan berlaku stres. Right. Okey, stres yang berpanjangan tidak ada keprihatinan daripada pihak-pihak tertentu, sama ada daripada ibu bapa, pasangan atau majikan, maka akan berlakulah stres yang berpanjangan yang menyebabkan burnout itu berlaku. Betul. Dan lama-kelamaan bukan saja pekerjaan yang nak dirisaukan, ya. Kita manusia ni hidup dalam satu ekosistem psikososial. Ekosistem maknanya bukan sahaja pekerjaan itu nak diambil kira. Keluarga pun main peranan yang penting. Kadang-kadang masalah keluarga perlu diselesaikan. Terutama kalau dalam aspek-aspek kewangan, ya. Kemudian dalam masa yang sama juga kalau kita lihat infrastruktur, sama juga. Jadi maksudnya di sini keseimbangan daripada aspek kebersamaan bersama keluarga, bersama masyarakat, dalam masa yang sama menjadi seorang pekerja yang sangat produktif untuk satu-satu itu perlu dilihat juga oleh majikan itu. Maksudnya sekarang ini dalam satu-satu bidang pekerjaan itu boleh dijadikan satu ruang juga untuk mereka meluahkan perasaan. Dengan kata lain, bekerja-bekerja tetapi bolehlah anggap rakan-rakan itu semua sebagai keluarga tempat kerja. Tetapi jangan jadi keluarga yang lain. Keluarga tempat kerja. Nanti kan balik ada orang kata lain jadi pula, kan. Betul. Jangan salah faham. Tapi betul jugalah, kalau dari segi majikan pun, majikan haruslah mengambil kira lah juga suara mereka yang muda ini, kerana takkanlah dia baru nak Assalamualaikum, dah kau bagi dia workload bagai, tapi bayarannya, gajinya basic. Itu tidak adil lah. Okay, jadi yes, adalah sangat munasabah kalau anda yang muda-muda ini ingin demand sedikit a more balanced work culture. Alright, kita akan sambung bercerita mengenai topik ini sebentar saja lagi. Rehat seketika, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia, dan kita juga ada Prof Marian kita pada hari ini membincangkan sebahagian daripada siri Remaja Cekal, mempersiapkan remaja kita untuk kerjaya abad ke-21. Dan sekarang kita bersama dengan tetamu online kita, tetamu khas kita, mewakili Job Street hari ini, ya, Mr. Chua Kwang Yew. Hi Mr. Chua, how are you? Hi, hello. Hi, okay.
Mr. Chua, saya terus tanya soalan lah, okay? Sebab tadi dah banyak kita dapat perspektif dari segi psikologi dan juga kira apa yang diharapkan. Basically, what's expected or what we hope for. Tapi Encik Chua sendiri, memandangkan Encik Chua ni kira macam bercakap dari perspektif sumber manusia dan juga pengambilan pekerja industri itu, apakah agaknya kualiti-kualiti ataupun ciri-ciri yang Mr. Chua perasan dicari dan diperlukan bos-bos, employer-employer sekarang ni? Alright, thank you very much. And apa yang telah diceritakan oleh Profesor tadi memang benar. And from here, dari majikan punya perspektif, kita boleh menilaikan seseorang yang mencari kerja dari segi akademik dan soft skill juga. Right. So, putting academic aside, then kita boleh melihat dari soft skill macam mana. Ada 3 perkara di sini, and we look into independence, kan? Adakah seseorang candidate berdikari di mana mereka boleh self-learn dan juga be more proactive in membuat kerja. Selain daripada itu, we also look into the communication skills or the kemahiran komunikasi, di mana mereka will continue to communicate between different levels of the company, dan juga the participation, especially ada team meeting macam tu juga. And the last things that the majikan is looking for is also looking into the attitude of the candidate, di mana mereka memerlukan pemikiran positif, especially when they look into all the halangan-halangan yang that is going to happen, dan juga the perseverance atau ketabahan mereka especially when they go through the journey of working. Right. Perseverance tu adalah penting juga, ya. Itu memang antara perkataan yang sering bersangkut paut juga bila berbicara mengenai generasi strawberry ataupun generasi snowflake. They are said to have less perseverance. Di zaman ini sekarang ni, okay, banyak juga global tech company seperti Google, ya, yang tidak lagi require a university degree. Maknanya kalau nak ambil pekerja tu, tak ada university degree pun tak apa. Seronoknya saya dengar, saya tak ada university degree. Tapi di Malaysia ini, saya perasan degree itu masih sangat penting, ya. Diploma orang tak pandang pun. Dia dah tahap macam tu tau. Experience also, saya yang mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman, kadang-kadang langsung ditutup kerana tak ada degree. Yes. Actually, if you look into the jenis pekerjaan yang happening sekarang, kan, di sini, if you look into professional careers seperti dalam arkitek atau nak jadi peguam, accountant atau juru audit, di sana mereka memerlukan especially all your qualification, right? Atau sijil-sijil. That is where we look into that. Tetapi if you look into the skill base, kan, your bakat, that is where if you look into macam programmer or digital marketing, pemasaran digital, atau executive jualan, this is where we look into macam mana you perform or your personality, kan? But above all, the majikan-majikan di Malaysia will still look into sijil-sijil diploma atau degree, kerana mereka akan mengurangkan risiko untuk pengambilan pekerja baru. Okay, kalau nak mengikut firasat Cik Chua sendirilah, kan, kalau misalnya kata remaja-remaja di luar sana tak ada degree, tak ada diploma, macam saya ada diploma tapi orang tak pandang. So okay, tak ada degree, tak payah tanya pasal diploma, tak ada degree. Apa harapan untuk mereka mencari kerja yang at least lah, at the very least basic salary-nya tu boleh menampung kehidupan dia? So, I guess if your talent will actually prove your credibility, kan, that will be very important. Okay. So, for example, if you are willing to start from the bottom, kan, especially kalau you have just SPM, but you are becoming macam satu jualan eksekutif yang berbakat, yang selalu hit target,
of course, majikan-majikan lain, including MNC company, will also consider you walaupun you tidak ada sijil itu. Yeah, considered also untuk promotions, kenaikan pangkat. Adakah itu satu possibility? The possibility boleh, it will be there, tetapi you will need additional qualification to continue to climb the career ladder. Right. That possibility you can actually continue to work while you study. Continue to Right. study while you work. Actually, Yeah. Faham? And then that is where you build your experience. I Right. think the experience still will play a very important role when you look into nak mencari kerja. Right, okay. So but like say kalau tak ada diploma ataupun degree tu, it'll take that much longer lah untuk sampai ke tahap yang sama dengan mereka yang mempunyai degree ataupun diploma, betul? Betul. Okay. Bagaimana pula kalau Encik Chua sendiri when you're fielding out the young school leavers ataupun fresh grad. Sekarang ni kita cakap pasal fresh grad lah kan. Yang mencari arah tuju dalam kerjayanya. Encik Chua sendiri tengok kan, generasi sekarang ini, adakah mereka bersedia ataupun tidak untuk dunia pekerjaan ni? Hai. It's a very Ketawa ada interesting mana question. tu? Ya, soalan yang interesting sungguh. Actually, if you look into ekspektasi dari tempat kerja, memang akan berbeza daripada teori-teori yang mereka belajar di sekolah. Kan? Right. So kita akan melihat elemen, especially macam di kerja kan, ada deadline, for example kan. Then mereka memerlukan graduate ini untuk bekerja overtime. So this is where is also something melihat kalau graduan ini willing to work overtime ke tidak. So that is also some expectation kerana all this akan membina experience mereka untuk mencari kerja yang lain pada tahun-tahun yang depan. Ya, tapi kalau misal kata kalau lah macam itu kan, nanti ditanya balik pula oleh graduan-graduan yang fresh ini, okay, you nak kita orang kerja seperti mana seorang yang mempunyai experience. Tapi kita graduan yang fresh. Tapi you tak nak bayar kita macam orang yang ada experience. Tapi you nak kita kerja lebih masa. Macam mana nak jawab tu, Mr. Chua? I think in this world, maybe syarikat tu mesti adil lah. Because for a fresh graduate, kan, graduan-graduan yang keluar, ekspektasi mereka perlulah at that level. Because experienced candidate memang akan already bekerja dengan pantas. So di sini, I can also remember bila saya 20 tahun lalu as a fresh graduate juga, nak angkat telefon, nak dial pun susah, nak tanya betul ke kena nak dial telefon ni. Kan, faham. Okay, sekarang ini dia ada kena-mengena juga dengan the last point tu. Ada banyak yang mengkritik lah kan, generasi sekarang ini terlalu demanding, terlalu meminta, terlalu macam keras kepala lah. Walaupun boleh dikirakan pengalamannya tak setinggi yang generasi sebelum dia, dan pada masa yang sama tak dapat nak tahan pressure tu, tekanan dunia sebenar. So what is your opinion of this snowflake generation? Is it true? Are they snowflakes? Jadi kebanyakan graduan dia keluar sanggup belajar, and this is where we will actually tengok whether they are willing to continue to learn ke tidak. So ketabahan mereka untuk belajar sampai habis, right, is another thing to consider. Kerana mereka, example graduan-graduan, when they maybe I would say generasi sekarang berbeza dengan generasi kita. Yeah. And this is where mereka maybe the focus of
attention span mereka untuk sesuatu, right, is slightly shorter. Right. So di sana kalau mereka membuat sesuatu tugas, memang mereka akan berbuat dengan cekap. Tetapi kalau is a long progress, then they may have lost focus. So dari sana mereka kena involve consistent in their job. Okay, so basically, maybe not as good as multitaskers as our generation lah. Yes. Oh, okay. Baik. Itu sebenarnya menjadikan satu masalah untuk majikan sekarang sebenarnya, sebab saya belum lagi nampak syarikat di mana okay, kamu buat account sahaja. Kan kamu buat design sahaja, mesti akan ada it's macam ekosistem yang macam Prof cakapkan tadi kan. So adakah itu satu perkara yang generasi sekarang ni patut mula terapkan dalam diri sendiri? You don't only sign on for one job. Is that something? I believe kerana sekarang kan multitasking is a manifested. Kerana what happens is that we also need to be active listener untuk memahami what happens in a perkara or a problem that is happening, and also we need to understand aspect lain juga. So that we can actually give a better solution kepada problem itu. Right. So that is where multitasking, right, also involves bukan sahaja daripada mencari penyelesaian dari segi temu bual, tetapi you kena buat research sendiri, and you need to also look into archive data. Right. So semua ni pun memerlukan all of this bakat. Right. So you not only do you have to be able to multitask, you need to be multi-talented juga. Betul. So dari sekarang ni, dalam usia remaja ni yang sedang menonton ni, dalam usia remaja ni, bila perkara senang masuk, senang serap, inilah masanya untuk anda amalkan multitasking ni dan building new talents tu. Sebab kalau dah sampai usia kita, tak boleh. Masalah majikan sekarang ya, Encik Chua, iaitu mismatch antara qualifications dengan jenis pekerjaan yang ada sekarang ini. Jadi, apa lagi kerjaya masa depan? Apa jenis pekerjaan yang Encik Chua sendiri nampak ada permintaan tinggi sekarang dan juga di masa depan? Kita sekarang hidup dalam dunia yang cepat berubah, right? Yeah. Dan kita sudah melihat pekerjaan baru yang muncul, dan from there we also need to expect what to fill. So, tetapi pekerjaan baru ini tidak semestinya tiada kandidat yang berbakat untuk fill that job. Ini kerana candidate will continue to evolve and continue to belajar untuk mendapat kemahiran baru. Right. Pada pendapat saya, I think the sikap yang selalu sanggup belajar untuk mendapat kemahiran baru adalah skill set untuk pekerja untuk masa depan. Because sekarang what is happening, pekerjaan yang baru kita memang tak akan tahu, tetapi kita boleh predict what will happen in the future. Sesiapa yang stop learning kan, mereka akan ketinggalan. So this is where you like it or not, kita terpaksa untuk belajar perkara baru. For example, walaupun saya my degree dalam IT kan, and saya 20 tahun lalu belajar dalam programming language COBOL. Kerana nak upskill my skill set, nak upgrade, right. I went on and learn macam Java and PHP. So we learn new programming language to the future. Right. Tetapi sekarang bila saya di job street, saya tak buat programming lagi. Yeah. I'm already doing different things. So bakat lain, all my ilmu needs to continue to upskill. Betul. So you're learning on the job now, and you're learning different things. So yeah, it is an ongoing learning process to begin with. Jadi apa lagi nasihat yang Encik Chua sendiri boleh berikan kepada remaja-remaja yang sedang menonton sekarang ni, yang mencari kerja sekarang ni?
saya rasa we will need to continue to keep our eyes open kerana kita mesti berwaspada kepada perubahan-perubahan yang berlaku di dunia kita. Right. So example, kalau kita melihat dulu saya memandu kereta, kalau melalui tol, dulu saya angkat tiket dari tol. Tetapi sekarang kita sudah guna kad. Kan sudah berubah bila kita dah tengok ada RFID. Bila kita memandu tol tak perlu wind down window dan touch your card. Sudah boleh pandu terus. Right? Kita kena berwaspada kepada perubahan-perubahan ini so that kita akan tahu apakah yang diperlukan pada masa depan. Right. And I'm sure itu nasihat yang sangat bagus untuk semua yang menonton sebenarnya, tak kira generasi, kerana saat kita tutup minda kita tutup mata kita pada new possibilities ataupun untuk membelajar perkara yang baru, itulah saat kita kalah terus di dunia. Betul? Betul? Ya. Yeah. Oh, setuju. Okey, terima kasih. Baiklah, kita akan berehat seketika. Please stay on the line ya, Mr. Chua. Mesti ada soalan-soalan yang menarik untuk Mr. Chua nanti. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia. Kita ada Prof Mariani kita dan juga di talian kita ada Mr. Chua dari Job Street membincangkan topik mempersiapkan remaja kita untuk kerjaya abad ke-21. Juga di talian salah seorang penonton kita, Amir Iqmal. Silakan dengan soalan anda, Amir. Apabila graduan dah habis belajar kan, kebanyakannya ada yang bila masuk bekerja, dia lari ke bidang luar pengajian yang mereka ambil waktu di universiti lah. Jadi saya dah tanya Prof Mariani lah, macam adakah itu bermaksud kita ni macam graduan, contohlah macam saya sendiri pun bekerja di luar bidang daripada waktu saya belajar di universiti dahulu kan. Jadi adakah bermaksud kami ni orang yang begini, maksud tidak merugilah kan talent ataupun masa yang kita invest untuk belajar di universiti itu, tapi akhirnya kita buat belajar kerja di luar bidang lain kan. Okey, yang pertama terima kasih Amir, kena soalan-soalan tu memang soalan yang memang bagus ya. Okey Amir, mula-mula kita masuk belajar, apa matlamat kita? Satu, okey, adakah matlamat nak belajar masuk universiti untuk dapat gaji yang tinggi? Dua. Tiga, adakah kita masuk universiti ni untuk memastikan bahawa kita boleh meneruskan kelangsungan hidup dalam dunia yang mencabar? Tiga. Tiga dah. Okey. Dan akhirnya yang keempat, jika sekiranya seseorang mahasiswa itu dalam bidang lain, kemudian menceburkan diri dalam bidang yang lain pula, tetapi akhirnya berjaya sebagai seorang yang dikatakan dalam bidang kepakaran tersebut. Buktinya dah banyak Amir ya. Saya ada seorang anak didik ya di universiti, dia mengambil bidang kaunseling. Tetapi dia beralih haluan menjadi seorang yang terlibat dengan teknologi dan akhirnya dia sekarang menjadi seorang usahawan yang sangat terkenal dalam bidang teknologi dan bidang-bidang perniagaan yang lain. Ini adalah kerana usahanya seperti yang Mr. Chua cakap tadi, don't stop learning. Berwaspada dengan perubahan yang berlaku, upskill yourself, upgrade yourself. Okay, jadi tidak merugikan untuk seseorang mahasiswa yang bidangnya lain, kemudian bekerja bidang lain. Sebenarnya kalau bidang itu tidak, orang kata cross line, maksudnya kalau doktor tu nak jadi engineer buat bangunan, tak boleh lah. Tapi kalau perkara-perkara yang melibatkan soft skill, yang mana boleh digunakan kemahiran itu, on top of that memang dia ada kepakaran dalam bidang-bidang tertentu, dia boleh dijadikan satu perniagaan ataupun keusahawanan. Sebab itu di universiti sekarang ini didedahkan mahasiswa ini dengan entrepreneur skill. And
Dan kalau kita perasan ya, banyak kali digunakan perkataan bakat ya, oleh Prof dan juga Mr. Chua. Bakat itu adalah penting, dan bakat tak semestinya kamu ni seorang yang pandai menyanyi dan terkinja-kinja di atas pentas walaupun sedang menduduki periksaan menjadi seorang doktor. Tidak, bakat ini adalah bakat a talent at business, talent at understanding medicine, talent at everything. So apakah bakat anda masa inilah sesuai untuk anda pinpoint bakat anda itu, asah bakat anda itu, dan kemudian ia akan membantu bila sudah pun melangkah ke alam pekerjaan nanti, insyaAllah. Alright, kita ada soalan daripada Putri. Thank you very much Amir for all your questions. Sangat-sangat best soalan anda. Kita akan berehat seketika, kembali sebentar lagi dalam Membina Juara. Bantuan sampai. Tanda-tanda berjata. Hai, saya Akmal Nazri. Saya Cikgu Murugan. Jangan lupa untuk saksikan co-kurikulum Badan Unit Beruniform Kelab dan Persatuan Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat. hanya di Didik TV KPM. Remaja mewakili 20% populasi Malaysia, dan ramai antara kita yang malu atau segan untuk memperbincangkan isu-isu yang dihadapi mereka. Dalam rancangan ini, kami membawa kepada anda panel terbaik terdiri dari pakar-pakar dan rakyat Malaysia yang luar biasa, kerana setiap juara lahir dengan permulaan satu langkah berani. Bersama saya Sharifah Alea dalam usaha membina juara masa depan Malaysia. Saya Farah Ann. Jangan lupa tonton Didik TV KPM setiap hari pada pukul 7 pagi sehingga 12 malam, dan jangan lupa follow Didik TV KPM di semua pelantar media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan TikTok. Saya Fiona, pengacara untuk Borak Kopitiam. Saya rasa inisiatif Didik TV adalah satu inisiatif yang cukup bagus, terutama sekali bagi anak-anak kita sekarang ini. Dah tak ada lagi masalah, tak ada gadget dan juga tak ada internet, tak boleh nak belajar. Sebab apa? Didik TV memudahkan anak-anak kita tanpa gadget, tanpa internet, masih lagi boleh catch up dengan pelajaran mereka. Selamat kembali menonton Membina Juara hari ini. Macam best je dia punya topik kan sebenarnya. Mempersiapkan remaja kita untuk kerjaya abad ke-21. Saya Sharifah Alea. Ini dia Profesor Mariani kita yang cantik jelita. Terima kasih banyak. Pink color hari ini. Dan juga di talian kita ada wakil daripada Job Street, Mr. Chua. Kita juga ada soalan daripada Putri. Silakan Putri. Apakah cara untuk saya tahu ke mana arah tuju kerjaya saya jika minat saya bukan kekuatan saya? Okey, faham? I faham. Maknanya saya, contohlah macam tadi kita berehat, saya cakap kat Prof, saya ni dulu berangan nak jadi psikologis. Saya berminat tapi saya tak lepas sebab itu bukan kekuatan saya. Okey, minat saya bukan kekuatan saya, jadi ke mana saya harus ikut Waze? Yes. Yes, Waze nak suruh ke kiri ke kanan. Jadi begini Putri ya, tadi saya ada maklumkan bahawa kita manusia ni ada banyak kecerdasan.
Okey, kita boleh menyanyi, kita boleh menulis, kita boleh melakukan gerak tari, kita boleh berfikir secara kreatif. Maka itulah ada engineer, maka ada computer analyst, ada orang macam Mr. Chua, ada orang macam Lia, ada orang macam Andrew, bagai-bagai manusia ada. Okey, masing-masing berjaya kerana kekuatan yang ada pada diri masing-masing. Tetapi kadang-kadang minat tidak menentukan kita ada kekuatan tu. Bagaimanapun minat boleh menjadi kekuatan kalau kita sentiasa boleh terus belajar. Ingat tadi Mr. Chua kata, don't stop learning. Dan sentiasa berwaspada dengan perubahan zaman sekarang. Jadi kalau ada minat sebenarnya Putri, itu adalah satu kekuatan yang ada dalam diri Putri. Kerana lama-kelamaan dengan dorongan daripada ibu bapa, dengan apa yang telah berlaku dalam persekitaran, dia akan mendorong Putri untuk terus upskill yourself, upgrade yourself. Jadi dengan bantuan ibu bapa, fahamkan mereka bahawa Putri minat yang ini, boleh tak Putri buat itu dan sebagainya. Kerana dalam zaman abad ke-21 ini sangat penting. Jadi yang paling penting pada saya ialah kalau dah ada minat, perkara itu boleh berlaku. Macam saya minat untuk membantu manusia. Kalau minat untuk bantu manusia, kena belajar ilmu-ilmu psikologi. Memang susah. Tetapi teruskan kerana kita perlu ada ketabahan dan keyakinan diri. Okey, nampak gaya kita dah kehabisan masa, hampir di penghujung rancangan untuk hari ini. It's such an awesome episode, sangat-sangat membantu apa yang telah pun dikongsikan oleh Prof kita dan juga Mr. Chua. Last, nak minta Mr. Chua kongsikan sedikit maybe a checklist untuk remaja kita di luar sana yang bakal melangkah ke alam pekerjaan ini. Apa agaknya ciri utama yang dicari majikan dalam resume graduan itu? Silakan. Alright. So please melihat dari pandangan penyelia sumber manusia, right? Setiap kali mereka mendapat aplikasi-aplikasi, mungkin akan menjadi beratus atau beribu. Right? Nah, so di sana macam mana candidate akan stand out and akan muncul kepada penyelia sumber manusia ini, right? So di dalam resume, especially di JobStreet, kita akan ada keyword search. So di sana please fill in all the keywords yang especially from the experience yang telah you work from atau you belajar from your university juga. So that is, I think, number one. I think number two is also continue to fill in, right, the entire list of the experience that you have. Bukan sahaja satu garisan atau satu baris yang example telah menjadi kru kepada sesuatu restoran and itu saja. So you can list down all the project yang pernah you segala apa pengalaman lah bekerja. Exactly. Wow, That is what you list down di sana. Dan yang ketiga, if you can look at semua majikan is also looking for your skill set dalam language, your bahasa, kemahiran dalam bahasa, especially written and spoken. So di sana mereka akan melihat macam mana you can continue to contribute and also represent the company untuk to speak for the company or to work in that company juga. Apa jua bahasa lah, Mandarin, Tamil, English, Malay, yes, everything. So also a good time for you to learn actually now to pick up a third language or fourth language. Okay, it's very good. Alright, thank you Mr. Chua, terima kasih banyak-banyak. Okay Prof, kita nak checklist soft skills pula. Apa yang memang patut ada? Checklist soft skill. Checklist soft skill yang pertama ialah perlu ada sikap berdaya saing. Itu yang paling penting. Kompetitif. Right. Kemudian yang kedua, perlu sanggup menghadapi apa sahaja dugaan. Ya. Boleh menyelesaikan masalah, maksudnya mempunyai daya ketahanan mental dan juga emosi yang tinggi. Boleh berkomunikasi seperti Mr. Chua kata tadi, kemahiran berbahasa itu sangat penting. Yang paling penting sekali adalah mesti ada keyakinan diri.
Jadi kalau ada semua dalam resume 2-3 katalah 15 muka surat resume, kemudian bila datang bercakap tak nampak macam ada keyakinan diri. Jadi yang paling penting adalah keterampilan fizikal itu penting. So keterampilan luaran penting dan keterampilan dalaman pun penting. Itu yang paling penting sekali untuk soft skill yang perlu ada dalam diri seorang remaja yang bakal masuk pada alam pekerjaan. Baik, terima kasih banyak-banyak Prof untuk nak add on sikit lah bab keterampilan fizikal luaran ini. Tolonglah jangan pakai selipar ataupun jersey bola pergi interview yang pertama ya. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Alright, terima kasih banyak-banyak. Saya nak ucapkan sekali lagi kepada Profesor Mariani dan juga Encik Chua. You guys have been so helpful. You guys answered so many of the questions yang memang sering ditanya-tanya oleh anak-anak remaja kita. Juga ibu bapa kepada remaja ya. Terima kasih kepada Putri dan juga Amir. Soalan-soalan anda sangatlah powerful hari ini. Syok sangat. Dan terima kasih kepada anda yang menonton. Saya mendoakan yang kita semua diberi peluang untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan diri kita dari segi gaji dan juga segala apa yang Prof sebut tadi. Dalaman kita ya, that will make us happy as well. Alright. Kita akan jumpa di episod yang akan datang insya-Allah. Sementara itu kalau perlukan apa-apa, nak feedback ke apa ke, boleh saja layari laman media sosial kami, like, follow dan juga share. Saya Sharifah Alia, kita jumpa episod yang hadapan. Assalamualaikum. Bye.